Tahun ini ialah 2020 dan di Dickinson, Texas, sekumpulan angkasawan mengadakan pesta bersama orang tersayang mereka untuk meraihkan bahawa mereka akan berlepas untuk misi pertama ke Marikh tidak lama lagi. Woody dan isterinya Terry gembira kerana mereka akan bekerjasama, manakala Phil cuba menjaringkan gol dengan mana-mana wanita yang akan memberi perhatian kepadanya. Luke cuba untuk menggembirakan anaknya, yang tidak begitu gembira dengan hakikat bahawa ayahnya akan pergi untuk sekian lama. Jim juga datang ke parti itu, walaupun dia agak lewat, dan dia, Woody, dan Luke akhirnya membincangkan misi itu bersama-sama. Jim sebenarnya adalah juruterbang yang paling berjaya di kalangan mereka dan misi Marikh pada asalnya adalah miliknya, tetapi kerana penyakit isterinya dia terpaksa mengganggu persiapan untuk penerbangan dan Luke mengambil alih. Luke berasa bersalah kerana ini adalah impian Jim, tetapi Jim mengucapkan selamat maju jaya kepada mereka. Apabila tiada orang lain yang melihat, Jim meninggalkan jejak di kotak pasir, membayangkan ia adalah Marikh. 13 bulan kemudian, anak kapal telah mendarat di Sidonia, Marikh. Robot kawalan jauh mengembara di sekitar planet ini, mengumpul maklumat dengan kameranya. Tiba-tiba, pasukan itu melihat formasi putih cerah misterius 16 km dari lokasi mereka, dan menganalisisnya mendedahkan ia bukan abu gunung berapi, tetapi sesuatu yang lebih seperti ais. Selepas melaporkannya kepada stesen angkasa antarabangsa, mereka mula menyiasat. Sementara itu di pusat kawalan ekspedisi Marikh, Jim dan kru yang lain menonton suapan video daripada pasukan di Marikh, mendengar Luke menjelaskan bahawa fenomena misteri ini mungkin merupakan pelepasan air bawah tanah, yang bermaksud mereka mungkin telah menemui cara untuk menyelesaikannya, planet itu. Kembali kepada pasukan di Marikh, mereka tiba di kejadian anomali apabila tiba-tiba, mereka mula mendengar bunyi rendah yang aneh, yang mereka silap sebagai gangguan daripada rover. Apabila mereka semakin hampir ke gunung, angkasawan menghidupkan radar yang menunjukkan kehadiran logam di bawah keseluruhan gunung. Pasukan memutuskan untuk menyemak semula formasi dengan meningkatkan kuasa radar, tetapi kini isyarat terganggu dan senyap sepenuhnya, yang menyebabkan mereka sangat keliru. Tiba-tiba, angin puyuh gegasi mula naik mengelilingi gunung, secara mengejutkan mengejar angkasawan seolah-olah ia tahu apa yang sedang dilakukannya. Angin puyuh menangkap angkasawan ketika batu terbang ke udara, menghempas manusia manakala angin puyuh menyedot segala yang dilaluinya. Apabila pusaran akhirnya reda, ia mendedahkan bahawa gunung misteri itu adalah wajah humanoid yang besar. Akibat kejadian ini, stesen angkasa mengesan letupan tenaga yang sangat kuat dan kru mengadakan mesyuarat untuk memutuskan perkara yang perlu dilakukan. Woody, Terry dan Phil juga tiba di stesen dan semasa mereka diberitahu tentang apa yang berlaku, isyarat sama masuk dari kem misi Mars 1, yang bermaksud sebahagian daripada kru terselamat. Kru menghidupkan panggilan kecemasan dan menemui rakaman daripada Luke, yang secara keliru menerangkan apa yang berlaku kepada anak kapalnya, menjelaskan dia satu-satunya yang terselamat sebelum penghantaran tiba-tiba tamat. Nampaknya kejadian itu telah mematikan semua komputer dan mereka tidak dapat menghubungi Luke lagi, jadi satu-satunya peluang untuk mengetahui apa yang berlaku dan cuba membantu Luke ialah menghantar misi Mars 2 kepadanya. Pada masa itu, Phil menyedari bahawa satelit penyelidikan Zuhal sedang melalui orbit Marikh dan boleh diprogramkan semula untuk diterokai. Komander Ray menegaskan bahawa pelancaran tidak boleh dilakukan sehingga 8 bulan kemudian. Jim mendedahkan bahawa dia mempunyai rancangan dia telah membuat pengiraan dan mendapati bahawa mereka boleh terbang lebih awal dengan mengurangkan muatan kapal dan mengambil lebih banyak bahan api. Ray tidak fikir ia idea yang baik, tetapi Jay membuktikan bahawa ia akan berjaya kerana dia yang membangunkan pelan pemindahan untuk misi Marikh, dan apabila dia disokong oleh Woody, Ray memberi mereka kebenaran untuk meneruskan. Selepas itu, Woody dan Ray membincangkan siapa yang akan menyertai pasukan itu. Woody mahu Jim menjadi juruterbang, tetapi Ray menentangnya kerana Jim belum dibenarkan terbang kerana dia tidak mengambil beberapa ujian psikologi yang tinggal selepas kehilangan isterinya. Walau bagaimanapun, Woody berkeras sehingga Ray meluluskan. Mars 2 berlepas tanpa sebarang masalah seperti yang Jim janjikan, dan minggu berlalu sehingga mereka telah melakukan perjalanan selama 174 hari. Kerana bosan, Phil membuat model DNA wanita idealnya daripada gula-gula, yang Jim merosakkan dengan memakan sebahagian daripadanya. Sekarang Phil fikir ia mesti DNA katak.
Pada masa itu, Woody memerhatikan ribut debu pada skrin yang sedang menuju ke kem ekspedisi Marikh 1, jadi dia memberitahu Jim bahawa mereka perlu memecut laju untuk bergerak lebih awal daripada jadual atau ribut akan meliputi seluruh planet selama sepanjang tahun. Apabila data dari satelit akhirnya tiba, mereka mendapati bahawa kapal Marikh 1 masih utuh dan di kawasan itu terdapat 3 kubur, bermakna Luke mungkin masih hidup. Semasa mereka mengimbas tapak untuk tahap sinaran, mereka melihat gangguan aneh pada skrin, dan Woody menyedari bahawa gempa bumi yang berlaku 6 bulan lalu tidak mungkin menyebabkan ini. Bagaimanapun Jim pasti ia bukan gempa bumi. Seketika kemudian, Ray memberi mereka kebenaran untuk mendarat, tetapi Jim mengambil sedikit masa untuk mengingati isterinya dengan menonton video lama. Mendarat di Marikh sebenarnya adalah impiannya kerana dia pasti ada sesuatu yang tidak dapat difahami di sana, jadi kini Jim berhasrat untuk mendapatkan jawapan yang dia inginkan. Dengan hanya sejam lagi sebelum kapal memasuki orbit Marikh, angkasawan memeriksa semua sistem dan prosedur. Semasa Phil memasukkan data yang diperlukan pada skrin, tiba-tiba awan mikrometeoroid menyerang kapal, memecahkan kaca dan mencederakan Phil di lengan. Mereka juga menemui kerosakan pada sistem utama dan tekanan menurun dari lubang di badan kapal. Woody cepat mencari dan membetulkannya dalam beberapa saat, tetapi tekanan udara terus menurun, yang bermaksud terdapat lebih banyak lubang di dalam kapal dan penyahmampatan lengkap hanya beberapa minit lagi. Woody memutuskan untuk pergi keluar, tetapi dalam kapal yang begitu besar, hampir mustahil untuk mencari kawasan yang rosak. Tiba-tiba anak kapal mendapat idea, mereka membuka bungkusan cecair dan membiarkan bahan terapung, serta-merta keluar dari lubang. Tekanan kapal sudah menjadi terlalu rendah dan Jim berasa muak sehingga tidak sedarkan diri, tetapi nasib baik Woody membetulkan lubang itu tepat pada masanya dan tekanan akhirnya stabil. Woody ingin memeriksa keseluruhan badan kapal sekiranya terdapat sebarang calar yang tinggal, tetapi pada ketika ini, kapal itu bersedia untuk pergi ke orbit, jadi Woody mesti bergegas kembali. Selepas itu, Phil menghidupkan enjin dan menghidupkan suntikan bahan api, tetapi malangnya Woody betul, terdapat satu lagi kerosakan pada saluran bahan api enjin dan beberapa bahan api bocor ke angkasa. Masih tidak menyedari masalah itu, pasukan memulakan kira detik dan Phil bersedia untuk menekan butang mula. Semasa enjin dihidupkan, bahan api menyala dan merosakkan kapal, menyebabkan sistem tidak bertindak balas terhadap arahan dan enjin tidak boleh dimatikan. Sekarang kapal itu mula jatuh melalui atmosfera, bermakna ia akan terbakar dalam masa 3 minit. Semasa mereka panik, kru mendapati bahawa modul bekalan yang ditinggalkan di orbit oleh Marikh 1 hanya 1 kilometer jauhnya, jadi mereka bersiap sedia dan pergi ke ruang angkasa untuk cuba mencapainya. Sebaik sahaja di luar, kru mendapati modul bekalan tidak berada di tempat yang mereka fikirkan kerana ia bergerak terlalu pantas, jadi Woody memutuskan untuk menggunakan pet roketnya untuk terbang ke modul dan memasang penambat padanya. Bagaimanapun bahan api cepat habis dan Woody terpaksa beralih kepada mod penerbangan autonomi, menjatuhkan pendorongan. Dia menghampiri modul dengan kelajuan yang tinggi, tetapi dia juga tidak boleh berhenti, yang berakhir dengan dia memukul modul. Sekurang-kurangnya dia berjaya mendapatkan penambatan, namun dia tidak dapat meraih dan terbang melepasi, terus jatuh ke Marikh. Sistem autonomi ditutup, dan kini tidak ada cara dia boleh menukar laluan penerbangannya. Yang lain segera mahu terbang mengejarnya, tetapi Woody menghalang mereka, kerana jetpack tidak mempunyai kuasa yang mencukupi untuk terbang ke sana dan ke belakang. Seterusnya, kru yang lain berjaya mendapatkan pijakan pada modul. Terry sangat terdesak untuk menyelamatkan suaminya sehingga dia memutuskan tali pengikatnya, mengabaikan Woody apabila dia cuba membicarakannya. Dia melancarkan tempulingnya, dan Woody menghulurkan tangan, tetapi malangnya dia sudah terlalu jauh dan kabelnya pendek setengah meter. Terry akan terbang lebih dekat sedikit dan mencuba lagi, tetapi Woody tahu bahawa jika dia berbuat demikian, dia tidak akan dapat kembali. Jadi dia memberitahunya bahawa dia mencintainya sebelum menanggalkan topi keledanya, serta-merta mati. Terry hampir mengalami masalah, tetapi Jim membantunya bertenang. Pada masa itu, stesen angkasa berhenti menerima isyarat dari Marikh 2, dan kaki tangan berpendapat kru tidak terselamat. Tetapi tiba-tiba mereka menerima data bahawa modul bekalan di orbit telah mendarat di Marikh, dan Ray menyedari bahawa hanya Jim yang mampu melakukan perkara sedemikian. Beberapa saat kemudian, kru yang tinggal akhirnya tiba di Marikh.
Selepas mendapatkan semula bendera kebangsaan pasukan terdahulu, mereka pergi mencari kapal ekspedisi pertama, membawa bersama mereka papan induk baharu untuk dipasang menggantikan kapal yang terbakar. Mereka segera mencari kapal itu dan mula menerokainya untuk mendapatkan petunjuk. Jim masuk ke rumah hijau dan menyedari bahawa seseorang telah berada di sini dengan jelas selama ini kerana semua instrumen dihidupkan dan tumbuhan hidup dengan terang. Tiba-tiba, dia diserang oleh seseorang di belakangnya, ternyata Luke, yang menganggap Jim hanyalah halusinasi dan mahu menyingkirkannya. Jim membuatkan dia tersentak dengan bercakap dengannya tentang keluarganya, menceritakan semula kenangan lama yang membantu menenangkan Luke. Sebaik sahaja dia kembali sedar, Luke menangis gembira apabila dia menyedari rakan-rakannya berada di sini untuk menyelamatkannya, tetapi perasaan menjadi janggal apabila mereka memberitahunya tentang Woody. Kemudian pasukan itu bertanya kepada Luke apa yang berlaku, tetapi dia hanya mengulangi bahawa sesuatu pecah dari puncak gunung dan melenyapkan semua orang. Luke percaya bahawa dia terselamat atas sebab tertentu, hampir seolah-olah dia telah dipilih, dan kini dia adalah orang yang mesti menyelesaikan misteri itu. Selepas itu, Luke membawa anak kapal untuk melihat tapak pengebumian. Pada masa itu, Jim melihat ribut besar di kejauhan yang akan meliputi seluruh planet, dan Luke menjelaskan ia telah lama berada di sini dan ia berasal dari gunung misteri itu. Angkasawan tidak mempunyai pilihan selain kembali ke kapal, dan Luke cuba menjelaskan dengan tepat misteri yang perlu diselesaikannya. Sejak berjuta-juta tahun telah berlalu, di mana terdapat kejatuhan meteor, ribut pasir, dan aliran lava, permukaan planet telah berubah, dan mereka tidak dapat melihatnya. Luke menghidupkan komputer dan menunjukkan kepada mereka gunung dalam bentuk muka sambil menghidupkan bunyi yang mereka dengar kali pertama, yang dia anggap sebagai kunci di sebalik ini. Semasa menunggu untuk diselamatkan, Luke mendapati bahawa bunyi aneh itu adalah set simbol matematik yang berulang dan mengaitkan kumpulan bunyi dengan sistem koordinat, yang mendedahkan model DNA. Luke berpendapat bahawa ia adalah potret makhluk yang mencipta muka, yang bukan manusia kerana model itu kehilangan pasangan kromosom terakhir. Namun, mereka masih tidak faham maksudnya. Selepas itu, pasukan itu menyusun bekalan mereka dan Jim secara tidak sengaja menumpahkan gula-gula fil, yang mengingatkannya tentang bagaimana mereka tertipu dengan model DNA. Ini membuatkan dia sedar bahawa bunyi yang dikeluarkan oleh wajah dan model DNA yang diperoleh daripada bunyi itu bukanlah potret, ia adalah ujian dan wajah itu sedang menunggu jawapan kepada soalan. Angkasawan dalam misi pertama gagal kerana mereka tidak menambah pasangan kromosom yang hilang untuk membuktikan mereka adalah manusia, sebaliknya mereka menunjukkan radar dan ia ditafsirkan sebagai jawapan yang salah sehingga wajah menjadi defensif. Kini terpulang kepada mereka untuk mencari jawapan yang betul, jadi Jim menawarkan untuk mengetahui nada yang sesuai dengan kromosom yang hilang. Dia mahu merakam bunyi yang terhasil, tetapi Phil dan Terry mempunyai keraguan kerana jika mereka membuat kesilapan, mereka akan mati seperti kru pertama. Bagaimanapun Jim mengubah fikiran mereka dengan menunjukkan bahawa jika mereka pergi tanpa mengetahui, itu bermakna rakan-rakan mereka telah memberikan nyawa mereka dengan sia-sia. Sekurang-kurangnya Luke datang dengan idea mereka akan menjauhkan diri dari muka, dan rakaman akan dihantar bersama-sama dengan kamera kawalan jauh. Pasukan itu bergerak ke gunung dan memainkan sumber bunyi sedekat mungkin dengan muka marih. Sebaik sahaja isyarat DNA yang ditambah tamat, mereka terkejut melihat pintu masuk muncul di muka dengan cahaya putih yang menyilaukan keluar daripadanya. Angkasawan menganggap ia adalah semacam jemputan, jadi Jim, Terry, dan Luke pergi ke muka sementara Phil kekal di atas kapal dengan arahan untuk pergi pada masa yang ditetapkan walaupun mereka tidak pulang. Apabila angkasawan memasuki bilik berdinding putih, pintu masuk ditutup di belakang mereka dan komunikasi dengan Phil terputus, bermakna mereka terperangkap. Menyedari sesuatu pada sarung tangannya, Jim menanggalkannya dan mengesahkan di sini terdapat suasana seperti bumi, jadi angkasawan dengan berhati-hati mengeluarkan topi keledar mereka, terkejut kerana dapat bernafas. Tiba-tiba, kunci udara terbuka di belakang mereka, dan pasukan masuk ke dalam untuk mencari bilik gelap dengan unjuran besar 3 dimensi sistem suria. Tidak lama kemudian hologram seorang marikh muncul, mendedahkan kepada angkasawan rahsia asal-usul kehidupan di bumi. Pada masa lalu, marikh adalah sama seperti bumi, tetapi asteroid gergasi melandanya dan memusnahkan seluruh ekosistemnya.
Marikh pergi ke galaksi lain, tetapi satu kapal dihantar ke bumi dengan DNA marikh mereka, yang berkembang untuk membentuk kehidupan di planet kita. Ini bermakna ia adalah orang marikh yang memberikan kehidupan kepada semua manusia. Selepas selesai menonton cerita itu, Jim, Luke, Terry, dan hologram marikh berpegangan tangan di sekeliling unjuran bumi, yang tiba-tiba hilang dan bulatan putih muncul di tempatnya sebelum marikh pergi juga. Pada masa itu, komunikasi dengan Phil dipulihkan, dan dia melaporkan bahawa ribut semakin memburuk sehingga tidak lama lagi boleh menimpa kapal. Pasukan menyedari bahawa sebuah kapal juga akan terbang keluar. Dari wajah dan kiraan detik telah pun bermula, jadi mereka perlu tergesa-gesa. Terry dan Luke bergegas ke pintu keluar, tetapi Jim enggan pergi. Ini benar-benar jemputan, jadi dia akan terus meneroka ruang di dalam kapal marikh seperti yang isterinya mahukan. Luke dan Terry menghormati keputusannya dan mengucapkan selamat tinggal terakhir kepadanya sebelum bergegas keluar, di mana ribut akan memintas kapal mereka dan menyekat komunikasi sekali lagi. Phil berasa kecewa dan menunggu selama mungkin, tetapi apabila dia tidak mendapat jawapan daripada rakannya, dia bersiap sedia untuk berlepas. Bagaimanapun Luke dan Terry berjaya menyeberangi ribut dan tiba di kapal pada saat terakhir, jadi ketiga-tiga mereka dapat pergi dengan selamat bersama-sama. Sementara itu Jim melangkah ke dalam bulatan putih dan mendapati dirinya berada dalam kapsul Lucina, yang naik dengan pantas ke dalam kapal angkasa marikh. Dia tidak dapat menahan panik apabila kapsul mula diisi dengan air, tetapi tidak lama kemudian dia menyedari boleh bernafas di sana. Pada ketika itu, semua detik terbaik dalam hidupnya terpancar di hadapan matanya, membuatkan dia sangat gembira dan bersedia untuk perjalanan baharu ini. Kemudian seluruh muka marikh bertukar menjadi tiang api di mana kapal yang membawa Jim naik, membawanya ke infiniti dan seterusnya. Ini dilihat oleh seluruh anak kapal dari kapal mereka, yang mendoakan yang terbaik untuk Jim.